أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى آله الطاهرين وأصحابه الكرام وإلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama lagi dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sayangi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam kerana kita termasuk di kalangan mereka yang meneruskan atau mengekalkan bacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga kita diberi kekuatan untuk dapat mengamalkan segala hadis yang kita dengar selama ini, yang mana ianya menjadi penyuluh jiwa kita, penerang jalan hidup kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya iaitu hadis yang ke-135. An Abi Hazim qala kuntu khalfa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa yatawaddau lis-shalah fakana yamuddu yadahu hatta tablugha ibtahu. Faqultu lahu ya Aba Hurairah ma hadzal wudu? Faqala ya bani Farrukh antum hahuna law alimtu annakum hahuna ma tawaddatu hadzal wudu. Sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Hadis tentang perhiasan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berwudu mengikut kadar jauh mana air basuhan wudu sampai kepada anggota wudu. Daripada Abu Hazim, katanya pernah satu ketika daku berada di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah tabi'in bersama dengan sahabat. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hazim ni satu ketika beliau bersama Abu Hurairah, tapi dia duduk belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah ataupun Abu Hurairah duduk belakang. Mungkin nak perhati cara amalan wuduk Abu Hurairah kok duduk belakang. Dan begitulah kita bila berada antara guru dengan murid. Bila berjalan guru dengan murid, murid kena duduk belakang. Jangan lintas di depan guru. Antara anak-anak belajar, dilarang murid melintas di hadapan guru. Tak? Begitu dengan mu'ayyah kita.
berjalan, jangan berjalan di hadapan mereka. Pernah ditegur sekali oleh sahabat-sahabat besar. Ada satu budak melintas di hadapan orang tua, dimarahi budak tersebut kerana tidak ada adab. Kerana apa lagi? Dulu sangat pantanglah budak-budak melintas depan orang tua. Jangan lalu depan kan? Lah ni selamba pakai tekok dengan muka. Tak ada apa-apa. Dulu masih ingat dulu lah, bila jalan depan orang tua, mak kita marah, jangan. Jadi satu pantang larang lah, sangat-sangat tak patut. Satu sifat yang tidak beradab lalu depan orang tua. Ayah mak ajar kepada kita dulu. Sekarang ni tak terjadi. Selamba je budak-budak ni tak depan cikgu, depan ayah orang tua, buat dono. Allah, ini ada diajar oleh Rasulullah, diajar oleh sahabat. Jadi Abu Hazim ni dia di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan pada masa itu Abu Hurairah yatawaddau lis-salah, sedang mengambil air sembahyang. Abu Hazim di belakang, Abu Hurairah di depan. Pada masa itu Abu Hurairah sedang mengambil wudu, sedang berwudu. Mungkin Abu Hazim nak belajar, aku tengok macam mana wudu. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu mengambil wudu. Bila sampai di basuhan tangan ni, maka Abu Hurairah muka gini macam biasalah. Abu Hazim tak tegur. Tapi bila sampai kepada basuhan tangan, Abu Hurairah di basuh tangan gitu, dia depan, dia memanjangkan tangan, sapu rata-rata. Last kali dia sapu di leher ini, tiok. Sapu ni, basuh tangan tu sampai tiok. Jadi bila Abu Hazim melihat Abu Hurairah radhiyallahu mengambil air sembahyang sampai tangannya membasuh, tangan kanan basuh, bila basuh bila tangan kanan basuh tangan kiri ni sampai tiap, begitu juga tangan kiri basuh tangan kanan sampai tiap juga. Agak-agak ada tak siapa yang berwuduk macam ni? Tak jumpa lagi tak? Ni Abu Hurairah buat ni. Wuduk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hazim pun heranlah, terkejut. Pelik ke ni? Berwuduk tak sama dengan sahabat lain. Sahabat lain sapu basuh tangan sampai situ je. Ataupun dekat otot sikit ni, pak tangguh ni, pak body kata ni situ je. Ni sahabat tiap. Jadi Abu Hazim pun tengok pelik, maka dia tertegur. Dia kata, wahai Abu Hurairah, ma hazal wudu? Wudu apa ni? Wudu macam mana pula ni? Mata gue akan tak lembut lah, pakai jengkok. Wudu ke apa dia pula lembut? Murid dengan guru dia lembut. Tanya soalan yang lembut. Wudu apa ni? Tak mana tengok. Ma hazal wudu? Wahai Abu Hurairah, wudu apa ni? Saya tak pernah tengok ni. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Abu Hazim ni anak kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi panjang cerita dia. Sebab Bani Farruh ni antara salah satu anak daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adalah cucu ke bapa. Farruh dipanggil Bani Farruh. Jadi Abu Hurairah beritahu, wahai anak-anak keturunan Farruh. Farruh ni adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi keturunan ke-berapa lah. Begitulah yang diberitahu oleh alim ulama. Lalu Abu Hurairah kata, antum hahuna. Mu ada sini. Mu ada sini. Dia beritahu kepada Abu Hazim.
Mu ada sini, maknanya Abu Hazim tegur, "Untuk apa ni wahai Abu Hurairah?" Kata Abu Hurairah, "Mu ada sini. Wahai Bani Faruh, anak keturunan Faruh, mu ada sini." Ayat ini bermakna Abu Hurairah menganggap Abu Hazim ni jahil ataupun tidak tahu tentang bolehnya berlebihan dalam membasuh tangan sampai ke ketiak. Jadi seolah-olah Abu Hurairah kata, mu tak tahu lagi sebenarnya. Itu gitulah. Mu tak tahu lagi sebenarnya. Mu ada sini, maknanya seolah-olah mu tak tahu lagi. Hukum sunat mengambil air sembahyang, basuh tangan kanan dan kiri sampai ketiak. Ibtah ataupun ibti, sampai ketiak. Jadi ini dalil bila Abu Hurairah kata gitu, seolah-olah Abu Hurairah menekankan bahawasanya sunnah yang sunat boleh membasuh tangan kanan, tangan kiri sampai ke ketiak. Boleh, tidak ada masalah. Sebab ada hadis nanti dibaca. Sahabat lain tak buat ni. Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh ulama, hanya Abu Hurairah seorang saja yang beramal dengan hadis boleh basuh tangan sampai ke ketiak, basuh lengan sampai ke ketiak. Maka Abu Hurairah kata, seandainya daku tahu bahawa kamu dalam keadaan tak tahu akan sunnah ini, pasti daku tidak akan berwuduk secara berlebihan begini, agar kamu tidak salah sangka apa yang daku buat ini suatu perkara yang mesti, yang fardu. Jadi Abu Hurairah beritahu, kalau aku tahu tidak tahu hukum ni, maka pasti aku tidak akan tunjuk cara wudukku ini kepada engkau. Tak siwi tahu. Sebab Abu Hurairah pegang kemah-kemah ni. Dia dapat tahu Nabi buat, dia pegang kemah-kemah. Walaupun orang lain tak buat, mungkin dia hanya bersama Nabi saja. Nabi tidak Nabi buat, maka dia pun dia terus amal seorang. Sahabat-sahabat lain tak tengok, tak tahu, tak amal. Jadi Abu Hurairah dipegang, semua dipegang dengan amalan tersebut, walaupun pelik. Jadi Abu Hazim ni sepatutnya Abu Hurairah, jika Abu Hurairah tahu Abu Hazim tidak tahu lagi hukum sunat membasuh tangan sampai ke situ, pastilah Abu Hurairah tidak akan tunjuk. Jadi bila Abu Hazim tegur, ini menunjukkan Abu Hazim tak tahu perkara tersebut. Kalau tahu, lain cerita. Sebab itulah kata alim ulama dalam bab perkara-perkara yang pegangan yang benar, yang sunat, tapi pegang sungguh-sungguh. Nampak berat tu? Berat untuk kita pegang sungguh-sungguh amalan tersebut. Maka kalau boleh jangan tunjuk kepada khalayak ramai. Kita seorang bukan. Takut orang lain tak mampu nak buat. Macam sapu basuh tangan sampai tiok. Biasanya tak mampu nak buat sampai tiok aku. Jadi Abu Hurairah sebenarnya tidak mahu tunjuk sunnah ini kepada sunnah yang beratlah, boleh katakan susah nak amal kepada Abu Hazim. Memang kalau dia tahulah Abu Hazim belum tahu, maka dia tak mau bagi tahu. Biar Abu Hazim ketat dengan wuduk macam biasa sampai sini ya. Tak memberatkan. Ini sampai tiap basuh. Itulah keadaan yang perlu dibuat oleh ulama-ulama ataupun orang-orang yang diikuti ramai oleh masyarakat. Benda-benda yang azaim, azimah, benda yang boleh, yang sunat,
Tetapi berat diamalkan, maka cukup dia seorang buat. Jangan tunjuk pada orang, takut orang tak mampu. Dalam kisah inilah Abu Hurairah keinginannya tak mahu Abu Hazim tahu, tak mahu sahabat lain tahu. Biar dia seorang amal, basuh tangan sampai ketiak. Biar dia seorang pegang kemah-kemah amalan, tak nak beritahu. Ini maksud kata-kata Abu Hurairah, antum hahuna, alah, ada sini lah. Ingat kamu tak ada. Gitu ni. Mu tengok aku wudu. Soalan gitu Abu Hurairah. Jadi pecah lah. Pecah. Keinginan Abu Hurairah biar seorang aman. Sebab benda tu pula. Sapu basuh tangan sampai tiap. Basuh tangan sampai tiap pula. Biarlah amal awak lain. Yang biasa Nabi buat itulah basuh tangan sampai tak boleh katai saja. Lebih sikit-sikit itu sajalah. Keinginan Abu Hurairah. Lepas tu Abu Hurairah beritahu, saya setelah mendengar bila dia cakap begitu kepada Abu Hazim, Abu Hurairah pun beritahu, saya telah mendengar kekasih saya. Mana dalil? Dalil menunjukkan boleh dan sunnah basuh tangan seperti itu. Apa dalil? Abu Hurairah sebut, saya telah mendengar. Ni hadis ni. Rasulullah SAW bersabda, tablul hilyah minal mu'min haitsu yablul wudu. Sampai perhiasan ataupun cahaya. Dia panggil cahaya macam perhiasan. Maknanya di hari kiamat nanti kesan wudu kita jadi cahaya. Cahaya orang beriman batasannya pada anggota wudu sampai sejauh mana jangkauan air wudu pada anggotanya. Batasan cahaya kalau dibasuh sampai situ, sampai lebih siku sikit, cahaya akan bersinar kat situ. Kalau dibasuh muka lebih pakat dahi ini lagi, lebih bertelinga lagi, maka cahaya pun melebih lagi. Begitu kalau basuh tangan sampai tiap pun bercahaya juga. Di pada masa semua berbangga dengan cahaya masing-masing. Siapa yang banyak cahaya, dia jadi macam rasa macam sangat happy lah, sangat bangga, sangat gembira. Lah ni orang berbangga dengan harta, dengan kemewahan, kekayaan. Hari akhirat lain dia punya kisah. Suasana berbeza, berubah. Kebanggaan pada harta, anak pinak, tanah dan sebagainya tak ada lah. Di sana bangga dengan cahaya, bangga dengan amalan soleh. Perubahan berlaku bila kiamat. Jadi daripada hadis inilah Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan sunnah memperlebih basuhan sehingga sampai tiap. Ini pemahaman Abu Hurairah. Pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tak pastilah, saya pun tak pasti sama Nabi buat juga sampai ke tiap ataupun tidak. Tetapi pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu beginilah pemahaman beliau. Maka bila didengar hadis Nabi ini, hiasan terpercaya orang beriman ikut kadar jangkauan air wuduk, maka dia pun basuh sampai tiap. Berdasarkan hadis Nabi ini, dia berlebih dalam menjadikan cahaya pada anggota wuduk. Salah tak? Tak salah. Tak salah. Kita sekarang ni pun kalau orang perempuan lah suka berlebihan dalam harta emas. Lebih kalau boleh emas tak saya nak banyak. Maknanya nak bonus, mau lebih. Mau lebih. Dari segi dunia mau lebih, akhirat lebih kan? Basuh lebih. Basuh kaki itu jangan sampai berkulali je. Nabi suruh lebih lagi biar sampai ke pertengahan betis, ansofi sampai pertengahan betis. Basuh wudu sampai pertengahan betis. Biarlah cahaya itu sampai betis. Jangan sampai berkelali je. Nanti akan menyesal dari kiamat. Alah cahaya bersikit je.
kena bergebuk-gebuk untuk memperlebihkan cahaya pada badan kita. Baik. Habis tentang hadis mengenai perhiasan menurut batasan basuhan wudu. Baik, kemudian hadis seterusnya 136. An Jabir radhiyallahu anhu qala akhbarani Umar bin Al-Khattab anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a zufurin ala qadamihi fa'absarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa'ahsin wudu'aka faraja'a thumma shalla. Hadis tentang tidak sah bila berwuduk tak sempurna. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu telah memberitahu kepadaku. Ini hadis daripada Jabir sahabat Nabi, daripada sahabat Nabi juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang bengkeng, bengis, garang, tetapi untuk membela agama. Khalifah ataupun Amir Mukminin, ketua orang yang beriman yang kedua selepas Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq yang pertama. Dan selepas Nabi wafat, khalifah yang pertama naik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Khalifah yang kedua Sayyidina Umar radhiyallahu. Khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu, dan khalifah yang keempat Ali bin Abi Talib radhiyallahu. Ini sistem khilafah 4 orang. Lepas zaman khilafah datang zaman zaman pemerintahan sistem beraja, ya. Khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, ada 3 khilafah. Selepas zaman khalifah Arba'ah khilafah tu datang zaman khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, khilafah Utsmaniyah. Hujung khilafah Utsmaniyah berlakunya perang dunia pertama. Ya, peluk Yahudi sebagainya, jadi empayar Islam runtuh. Sampailah zaman kita lah. Perang dunia kedua, sekarang ni tunggu perang dunia ketiga pula. Lepas tu kiamat. Allah Rabbi, salam Rabbi. Kemudian kata ulama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini telah mampu dapat merawikan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 539 hadis. Khalifah Umar dia dapat hafal hadis, dapat merawikan kepada orang lain, sahabat-sahabat lain, tabi'in lain. Hadisnya ialah 539 hadis. Berbeza dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, dia dapat hafal 140 hadis dan dapat merawikan hadis 140 hadis. Sikit lagi ya, mana Umar paling banyak. Utsman radhiyallahu dapat hafal hadis, dapat merawikan hadis sebanyak 146 hadis daripada Nabi SAW. Sementara Ali bin Abi Talib lagi banyak, dia dapat hafal dan merawikan hadis sebanyak 586 hadis. Antara 4 khalifah, Sayyidina Ali lah lebih alim berdasarkan hadis yang beliau rawikan kepada umat. Baik, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu telah memberitahu kepada Jabir, seorang sahabat juga, bahawasanya satu orang lelaki telah berwuduk, tetapi lelaki tadi ni Sayyidina Umar nampak dan telah beritahu kepada Jabir radhiyallahu bahawasanya orang yang saya nampak tadi, orang lelaki, dia berwuduk, tetapi masa dia berwuduk dia tinggal basuhan anggota wuduknya seluas kuku, tak kena air. Kuku ke apa tu? Kuku kaki.
atau kaki kiri, kaki kanan. Tapi di basuh kaki itu satu tempat di kaki dia tu, kaki orang lelaki tadi tak kena air sebesar kuku, seluas kuku. Seluas kuku, tak kira kuku kaki tu. Kuku lah, mana seluas kuku. Seluas duit 10 sen tu. Seluas duit 10 sen. Maknanya tak kena air. Ini nampak remeh, tapi dirawikan oleh sahabat yang besar, Sayyidina Umar. Buat apa? Itulah agama. Buat biar betul-betul molek sempurna, baru jadi hijau. Nabi kata, Allah Ta'ala sangat sayang pada satu orang hamba, bila dia buat sesuatu, dia buat sungguh-sungguh. Bukan celah-celuk, bukan endah tak endah, acur tak acur tak, buat betul-betul. Yang jadi hijau. Ini berwudu tak jadi hijau. Air banyak guna, tapi ada satu tempat kawasan seluar kuku tak kena air. Kan sia-sia tu. Seluas kuku tak kena air, ataupun seluas duit 10 sen, 5 sen, 1 sen tak kena air, maka tidak sah berwudu itu. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pun berkata, lelaki tadi itu dilihat oleh Nabi pula. Lelaki tadi yang berwudu tak basuh dengan sempurna kakinya, tak kena air seluas kuku pada bahagian kaki, maka Nabi terpandang. Nabi pandang. Pak Nabi ini dia kadang-kadang dia cek sahabat. Mana sahabat yang amalannya lemah, tak pandai sembahyang, Nabi panggil semula mayat mola. Nabi ajar sosok mayat kena ta'aninah molek. Nabi ajar sahabat, ta'aninah tak kena nak panggil. Mayat mola. Mayat mola. 3 kali sembahyang, tak sah. Maka Nabi baca, bila mundiri gini baca, lepas tu merokok, biarlah ada ta'aninah. Rokok tu biarlah sejenak, jangan bergerak. Jangan rokok tunggu bangun, tunggu sujud tu. Macam ayah patut kelapa tak payah. Maknanya kena sembahyang dengan elok. Ada tempat pada 4 tempat. Rokok, tidak, sujud dan duduk antara sujud. Kena ada tempat kat situ. Tidak tak sah. Lalu dilihat oleh Nabi SAW perbuatan lelaki tadi yang berwudu. Lalu kata Nabi, irji' wuduk semula. Nabi kata wuduk semula comel. Fa'ahsin wuduk akal, wuduk malak. Wuduk biar comel. Nabi suruh dia wuduk mana biar basuh sempurna lah, biar rata. Kaki tu ada yang tak kena. Nabi suruh. Sebab ia berkaitan dengan azab kubur, berkaitan dengan azab neraka. Sebab tak sembahyang, apa? Tak wuduk. Wuduk lah. Wuduk apa tak sah? Bila tak sah wuduk, kita tak berwuduk. Lalu lelaki tadi pun berwuduk semula, faraja'a, lalu berwuduk semula daripada awal wuduk sampai habis. Wuduk semula. Nabi suruh dia ulang wuduk semula daripada basuh tangan sampai kaki. Pada kaki tidak kena wuduk yang sempurna tak rata air. Nabi suruh wuduk semula. Wuduk semula. Tak sah wuduk tu. Lepas dia berwuduk semula, barulah dia boleh sembahyang. Kali kedua dia wuduk, lelaki tadi sah dah. Nabi tak tegur. Maknanya Nabi amat mengambil berat tentang sah batal dan ibadat. Wuduk lagi Nabi tegur dah. Apalagi bab sembahyang, Nabi banyak tegur. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hari ini dalil bukti bahawa siapa yang tidak meratai walaupun sedikit pada tempat yang wajib dibasuh, maka tidak sah bersucinya sama ada wuduk ataupun mandi wajib. Kena pasti betul-betul. Allahu Akbar. Kena basuh betul-betul. Jangan ada tempat yang dibasuh tidak kena air. Kadang-kadang mandi wajib, ada getah ke, ada lilin ke, ada cat ke, maka tidak sah lah mandi wajib. Semaya pun tak sah, wuduk bersama. Ada sisi ikan tak?
Sebab tu sebelum berwudu mandi wajib tengok mual cek basuh mual dulu, ada kedok sisi ikan, kocak ke, lilin ke, minyak beku ke, tengok. Baik, pengajaran hadis. Antaranya hadis ini jadi bukti dalil bahawa orang yang tinggal basah wajib walaupun sedikit dalam keadaan jahil, wuduknya dan mandi wajibnya tak sah. Dia berwuduk dalam keadaan jahil, tak tahu, tetapi diberitahu oleh orang lain wuduknya tak sah, maka wajib dia ikut perkataan orang tersebut. Maka dia kena berwuduk semula. Sebab itulah dalam bab ibadat wajib tahu, wajib belajar ilmu. Wajib belajar ilmu tentang sah batal, halal haram dan sebagainya supaya kita dapat buat amalan dengan betul. Jangan pakai banyak tiru, pakai hantam je. Orang sembahyang etek, orang yang wuduk etek, belajar tak? Bahaya. Dia ada di bisu. Ada satu orang, ni belah-belah kita nampak. Ada orang yang sembahyang dalam keadaan tidak ada tumakninah ketika i'tidal, kita dah belum nina. Ketika i'tidal umur dia 60 tahun lebih. Jadi ingatkan selama ni jadi kita terpandang sebab dia main sunat dia bagi tahu 3-4 kali tengok gitulah dia punya i'tidal. Bang i'tidal terus sujud. Bang i'tidal terus sujud. I'tidal tu tidak ada tumakninah. Gerak tangan, akak kain. Jadi kita nak tegur pemalu. Kita suruh anak dia tegur. Anak dia belajar alif. Belajar di madrasah. Ambil alif. Tak tahulah anak dia pasal ke tak. Jadi saya beritahu anak dia, tengok. Pada masa tu ayah dia membayar, wayak anak dia. Bisik lah. Aku tengok ayah dia sebenarnya. Kita tengok. Mungkin kat i'tidal. Jadi ayah dia tu tak dengar kita cakap ni. Anak tengok. Tak apa, mau tengok. Tak betul. Itu maknanya. Jadi anak dia pasal tempat tidak ada ketika i'tidal. Maknanya tidak berhenti sejenak ketika i'tidal. Maka saya kabarlah, betul lah. Ayah tu lama dah umur dia tu. Takut sia-sia sahajalah amalan dia. Semayang tu kepala kepada agama. Tak. Tempat letak amalan tu kalau semayang molek, segala amalan boleh terlepas situ. Amalan semayang tak betul, amalan lain tak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi lepas tu kita tengok sampai dah. Ada tempat ni dah. Alhamdulillah. Maknanya anak dia tegur tu. Lama tu 60 tahun tu. Maya tak tahu satu. Tempat ni dah kau berapa kau. Kena kotor ke tak? Kalau ikut kena pendapat lama kena kotor. Sebab apa tak belajar? Sebab apa tak belajar fardu ain? Sedangkan fardu ain wajib. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimah. Belajar fardu ain wajib atas setiap orang perempuan lelaki yang akil balik lah. Maknanya wajib belajar. Kenapa tak belajar? Semuanya tu mula-mula sekali tu Nabi sahaja. Umur dia tahu nak ajar dah. Dalam kitab Fathul Mu'in wayat. Dia tahu nak ajar dah. Nak ajar pas semaya beritahu gini-gini rukunnya, syarat sahnya, perkara-perkara yang membatalkan semaya, nak wayat kena belajar. Jadi ajalah. Walau lepas tu macam nak tahu. Mungkin anak dia wayat dah nak pogo. Sebab tak dimaafkan jika tak tahu. Dan kejahilan kata ulama dimaafkan untuk 2 orang aja. Jahil agama ni, terutamanya bab fardu ain, dimaafkan untuk 2 orang. Yang pertama mu'allaf. Mu'allaf yang baru masuk Islam. Baru 3 hari masuk Islam, mai tengah langgar. Sujud tak betul, rokok tak betul, mai garis pakak. Dimaafkan tak apa, sebab dia baru masuk Islam. Jangan pasal sangat, tak apa, dimaafkan. Mu'allaf. Yang kedua, kejahilan yang dimaafkan ialah orang yang berada jauh daripada orang alim ulama.
Orang asli di pedalaman roh jauh daripada orang ngajar. Tak ada orang ngajar di kawasan mereka. Tak ada orang ngajar. Jauh dalam hutan. Tapi lah ni tak ada pedalaman ni roh. Lah ni kampung asli pun ada, jakin hantar ustaz ni ngajar, orang dakwah pun ada pergi masuk, maknanya rasa payah nak kali nak cari, tidak ada orang ngajar bab agama ni. Jadi kalau mu'alaf kena mu'alaf baru masuk, memanglah dia baru masuk Islam sehari, semangat nak sembahyang ni, sembahyang. Tengok sembahyang, sembahyang. Guna maya. Baca kapor, tahu tak apa lah. Dimaafkan maya tahu. Sunat ada lagi. Tak solat sunat lagi. Tak apa. Maya dulu boleh betul sunat. Tahu depan baru kita gerak. Tak apa. Tak apa. Tak ada masalah. Maya dulu. Kalau kita nak jinak-jinakkan dia dengan Islam. Dimaafkan. Yang lain tak maaf. Jadi lelaki tadi ni, orang yang berada di busuk tu, tak dimaaf lah. Sebab dia berada di kampung yang sana sini orang mengajar. Dan dia bukan mu'alaf. Kenapa tak belajar? Sedangkan fardu ain mula-mula dulu kena buat. Kena tahu. Jadi masalah. Allahu Akbar. Nampak remeh tapi diberatkan, ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dirakamkan dan direkodkan dalam kitab Sahih Muslim. Benda yang amat berat, amat besar, amat penting untuk difahami dan dipelajari. Baik, habis. Yang kedua pengejarannya, orang yang tahu kena ajar orang yang tak tahu dengan lemah lembut. Seperti mana Abu Hurairah ni, seperti mana juga Nabi SAW di sini pun sama juga. Mengajar sahabat tadi yang berwuduk tidak meratai pada anggota kaki, Nabi ajar molek. Game semua lain wudu. Belajar Nabi ajar dengan lemah lembut. Itu cara guru mengajar pada murid. Begitu juga ayah mau ajar anak gitulah. Ajar dengan lemah lembut lebih berkesan daripada ajar dengan tegas. Tegas boleh sekali-sekala. At-targhib kena banyak. Mana ajar dengan lemah lembut banyak. At-tarhib ajar dengan tegak sekali-sekala. Jangan start mengajar tu pergi lalu. Anak adik kecil buruk. Tak ada nak ajar dik ada making. Ajar sesuatu dulu. Baik, insya-Allah kita akan sambung semula hadis seterusnya 137 tentang Nabi berwuduk menggunakan secupuk saja air. Macam mana tu? Insya-Allah kita akan bincang pada Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman wa ihsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.